Ya Allah, daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang, dan daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Ya Allah, Allahumma ftah alaina hikmatak. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Anshur alaina, dan limpahkanlah kepada kami, wahai Allah, min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat-rahmat kasih sayangmu kepada kami, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Faqalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'du. InsyaAllah, alhamdulillah. Okey, boleh ni matikan, mutekan suara seluruhnya, insyaAllah, supaya tidak bertembung dia punya suaranya. InsyaAllah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang ada pada hari ini. Allah beri nikmat kepada kita supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah, hari ini kita teruskan tajuk, iaitu begitulah kisahnya negeri Allah Adam, iaitu tajuk yang ke-24. Tajuk yang ke-24. Jadi insyaAllah, okey, tajuk yang ke-24 ni, dia bagi tajuk yang ke-24 ni, iaitu roh yang ditiup, roh iaitu saat mana Allah tiup roh kepada Nabi Allah Adam ni. Macam mana roh? Okey, roh yang ditiupkan kepada kita ni, roh ni ada lain. Roh dengan jasad tak sama. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, tadi malam tadi dia Imam Sudais dibaca surah Al-Waqi'ah pada awalnya. Yang kedua di surah apa lupa saya. Surah Jumaah. Yang kedua. Jadi bila dia baca tu, roh dengan jasad tak sama. Satu Al-Quran iaitu disebut falaula idza balagatil hulqum, ketika mana saat apabila nyawa kita sampai di halqum, itu disebut wa antum hina idzin tanzurun, kamu melihat dengan mata tapi sebenarnya kamu tak melihat hakikat kematian. Fa amma, selepas ayat tu disebut tentang sakaratul maut, iaitu saat mana dikata halqum, nyawa kita sampai halqum ni, fa amma in kana minal muqarrabin, sekiranya kamu adalah orang yang rapat dengan Allah, orang yang muqarrabin. Nabi beritahu dalam hadis rawahul Bukhari, tidaklah satu perkara yang boleh mendekatkan jadi orang yang muqarrabin melainkan dia mengamalkan apa yang fardu dulu, dan amalan sunat sebagai penyokong lah. Maksud itulah. Jadi nak sebut tentang bagaimanakah orang yang saat sakaratul maut ni, saat dia keluar ni ada jasad, ada roh. Apabila dia orang yang dekat dengan Allah, disebut farauhun, diberikan 3 benda. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Sebut 3. Rauhun, iaitu rauhun ni makanan bagi roh. Kalau buka dalam tafsir Al-Munir Profesor Abaz Zuhaili, rauhun itu adalah makanan bagi roh. Dia roh kita ni bagi tenang. Roh kita tenang. Kalau saya buka tu Ustaz Ma'isa Draman dia kata antara roh ni ada 3. Kata pertama, roh sahabat. Kita kena bersama dengan sahabat waktu kita hidup, sahabat-sahabat yang baik. Itu roh. Waktu saat mana mati, roh kita akan jadi orang yang hebat. Roh yang orang kata tenang saat mana mati. Yang kedua disebut tahajud bil Quran. Dia itu Al-Quran yang dibaca saat mana tahajud, saat mana bangun malam. Bukan Al-Quran waktu maghrib, tapi Al-Quran pada waktu sebelum subuh. Yang ni, baca Al-Quran ni, dia akan menenangkan roh saat mana mati. Yang ketiga, saya lupa. Saya lupa. Tapi nak sebut tentang roh lah. Roh ni, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Disebut rauhun itu makanan untuk roh. Raihan, apa dia raihan? Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kumpulan raihan. Okey. Jadinya raihan ni dia sebenarnya kalau tengok dalam kamus dia akan sebut satu pokok lah, tapi kalau ikut dalam tafsir Ibnu Katsir, raihan ni sejenis pokok yang dia setiap negara tak sama. Kalau di Yaman lain. Saat mana orang Yaman ni, dia kalau mati dia akan letakkan raihan. Kalau di Malaysia, raihan ni
Siapa tahu Raihan tu apa? Songkok Raihan. Baju Raihan. Banyak Ustaz. Macam saya ni. Saya sekarang ni berada di hotel Raihan. Raihan Rotana. Rotana. Jadi tu. Jadi bila sebut tentang Raihan ni untuk tubuh, bauan wangi. Sebenarnya Raihan bukan bauan wangi. Kalau di Malaysia, Raihan itu kalau dah tengok dalam kamus ataupun dalam tafsir Al-Munir dikata adalah pokok selasih. Pokok selasih. Itu disebut Raihan. Yang sebenarlah Raihan. Sebab tu kalau kita buka pokok selasih ni banyak sebenarnya. Kalau macam di luar negara, di Yaman biasanya dia akan letak saat mana orang mati. Macam kita kan bau-bauan tapi dia letak bauan Raihan. Raihan ni sebenarnya dalam hadis Nabi disebut diletakkan di bawah dagu. Dia ambil Raihan syurga lah. Raihan syurga. Jangan samakan pula dengan selasih kat bumi ni. Dicium-cium kan. Tak wangi pun Ustaz. Wangilah tapi taklah sewangi syurga. Dia lain. Raihan syurga, selasih syurga dengan selasih bumi tak sama. Macam juga dengan ibu-ibu nanti kan. Perempuan, wanita sini sebanyak. Jadi perempuan dekat syurga tak sama dengan perempuan dekat bumi. Kalau perempuan dekat bumi, kalau lawa macam mana panggil? Lawanya perempuan tu. Ini kiriman syurga ni. Jadi kalau tak berapa lawa, kiriman JNT ataupun pos laju. Jadi nak sebut bahawa wanginya syurga tu sampai bauan dia diambil letak pada jasad. Letak pada jasad. Dalam tafsir Al-Munir kan, karangan Profesor Abbas Zuhaili ketika menyebut Raihan di dunia ni kan, kelebihan dia apa? Dalam surah Ar-Rahman dikata bahawa Raihan ni di negara Arab dia daun Raihan tu diletak pada dia bagi makanan kuda. Hati pelik tu. Dia campurkan dengan makanan kuda sebab dia macam vitamin bagi makanan kuda. Raihan tu, daun selasih tu dibagi makan kuda. Bila saya tengok dalam surah Ar-Rahman tu, Profesor Abbas Zuhaili letak bahawa diletakkan makanan kuda, saya teringat lagu Gurinam Jiwa daripada Nordin Ahmad. Berapa pernah dengar? Batang selasih permainan budak. Kan? Batang selasih permainan budak. Daun selasih dimakan kuda. Nampak kan? Dalam lagu Nordin Ahmad diletak bahawa daun selasih dimakan kuda. Padahal kalau kita tengok dalam tafsir Al-Munir, karangan Profesor Abbas Zuhaili ketika menafsirkan surah Ar-Rahman, dia kata daun selasih orang Arab, dia buat makanan kuda. Tu hebat lagu Nordin Ahmad tu. Nordin Ahmad. Jadi banyak benda lah. Jadi nak sebut rauhun tu, farauhun untuk makanan jiwa. Ruh. Jasad letak Raihan. Jadi benda tu ruh dengan jasad ni tak sama. Hari ni kita nak cerita tentang rauh. Tentang ruh. Nak cerita tentang ruh. Jadi bila sebut ruh saja, maka kita akan tahulah dia tak sama dengan jasad. Tak sama dengan jasad. Okey. Jadi patung Adam ni telah ditinggalkan dan dibiarkan dalam syurga dalam tempoh masa yang lama. Dalam Quran sebut, dalam hadis yang sahih sebut lama. Ada ulama kata lama tu sampai 40 tahun. Tapi itu cuma Israiliyat. Israiliyat ni bolehlah kita cerita kan, dalam Ibnu Katsir pun ada sebut Qasasul Anbiya kan, tentang 40 tahun patung Adam tu ketika mana diciptakan seperti tembikar yang bunyinya tu salsalin kal fakhar. Salsalin, kalau kita ketuk paku, sallal mishmar, bunyinya kuat, keteng gitu. Jadinya bila dijadikan tu ruh tak letak lagi 40 tahun. Dalam cerita, dikata ada satu hukiyah dihikayatkan tentang satu cerita 40 tahun. Tapi dalam hadis yang sahih cuma menyebut tentang Adam ni ditiupkan roh dalam sekian lama. Sekian lama. Dia tak tahu berapa. Yang penting kita ambil lama lah. Dalam jangka masa kalau kita ambil daripada Israeli cerita Ibnu Katsir kata, pandangan dia adalah dalam Qasasul Anbiya 40 tahun. Jadi 40 tahun ni lama tak? Lama. Jadi kita nak dapatkan masa lama tu bila Ustaz 24 jam ke? Lama tu setahun ke? Jadi kita boleh gambarkan lama tu 40 tahun. Lama tu 40 tahun. Bila saat mana kemudian sampai 40 tahun tu, katakanlah 40 tahun tu, kemudian patung itu dikelilingi oleh iblis. Selama 40 tahun tu lah iblis duk mengkaji jasad Adam.
Iblis ni duk mengkaji jasad Adam tu sampai dia masuk dalam lubang telinga, dalam usus, dalam saluran darah, dalam perut, mencari kelemahan-kelemahan Adam. Jadi pada ketika itulah dikata titik kelemahan Adam, patung itu mempunyai rongga dalam yang menyebabkan mereka tidak kuat dan tidak tahan. Godaan dia tidak tahan. Disebut pasal godaan yang tidak tahan. Sebab tu kalau kita melihat kan, orang yang godaan tak tahan. Saya selalulah ni ibu-ibu kan. Saya kalau kursus umrah taklimat, masa saya cakap tadi makcik-makcik semua jangan membeli belah. Taklah ustaz, kami dah tua dah ustaz kan. Dah tua dah, mana nak beli belah. Tapi bila sampai di Mekah, kita jumpa berselisih jalan. Makcik, banyak barang. Wah, untuk cucu. Biasa gitulah kan. Untuk cucu. Jadinya tak tahan godaan. Waktu dia cakap tu, waktu tu kat taklimat umrah dekat BBU, dekat masjid. Waktu dia beli barang tu, kita nampak kedai. Kita nampak kedai. Sebab dari sini, nak turun ke masjid, kena berjumpa dengan kedai 2 kali. Betul tak? Turun dari hotel, jumpa kedai, pergi masjid. Lepas tu, naik balik sebelum naik hotel, jumpa kedai lagi. Maksudnya setiap kali kita pergi semayang, jumpa sekali masjid, 2 kali kedai. Jadi tak tahan godaan. Okey. Jadi masa dia cakap tadi, saya tak belilah ustaz. Yalah masa tu dekat masjid BBU. Masjid Bandar Baru Huda, memanglah rasa tak nak beli. Itu namanya manusia ni, dia sebab tu kita minta ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang boleh membolak-balik hati. Thabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami untuk kekuatan dalam agama kami. Agama kami. Ala dinik, agamamu. Ya Allah. Jadinya kemudian Allah berkehendak untuk menjadikan patung yang dijadikan sampai 40 tahun tu, ya Allah, dikata berbentuk dan juga bernyawa. Dan masuk nyawa tu, dah lalu lalang, shopping lah ustaz. Jadi dia shopping dia sebut, kalau kita membeli belah, beli belah, suami bayar. Suami bayar. Beli belah. Tu okey ustaz. Kalau saya tak beli tak belah-belah. Kan. Jadi dia suami dia dibeli, dibelah. Dibeli, dibelah. Suami dibayar. Okey. Jadinya ketika saat disebut tentang patung Adam itu, maka kemudian dia berkehendak menjadikan patung itu bernyawa. Maka macam mana nak bagi nyawa? Lalu dia memberitahu kepada para malaikat perkara ini dan meminta mereka supaya menunggu ia dihidupkan. Apabila mereka melihat Allah meniupkan roh kepada patung Adam itu, maka lantas mereka diperintahkan untuk sujud kepadanya. Bila dia dah tengok bahawa Allah nak tiupkan roh tu, dah lepas tiup je, maka Allah terus berfirman dalam surah dalam Al-Quran. Banyak kalilah disebut dalam Al-Quran, sangat banyak ayat yang sama. Iaitu ni ayat ni saya baca adalah satu ayat daripada Al-Quran, iaitu daripada surah surah Sad ayat 71 dan 72. وَإِنْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ الله وَإِنْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Jadinya ingatlah, dikata ketika peristiwa ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Ingat tak ketika mana Allah berfirman kepada malaikat? Dikata bahawa sesungguhnya, wahai malaikat, inni khaliqun basharan. Aku nak jadikan satu makhluk yang terbaik. Ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Surah As-Sajdah. Tadi pagi dia baca surah As-Sajdah. Tapi malam tadi best lah. Malam tadi surah Waqi'ah. Dan kemudian surah Jumu'ah yang dibaca oleh Al-Fadil Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Dia punya baca dia mendayu. Mendayu. Tak faham pun boleh menangis. Tak faham pun boleh menangis. Jadinya, saat mana dikata bahawa di dalam ayat yang ke-1 hingga 6, Allah bagi tahu tentang kejadian langit dan bumi, ciptaannya itu, dan di antara langit bumi itu, dan kemudian Allah naik ke Arash, dan kemudian Allah ciptakan seluruh alam dunia ni. Dan duduk di istiwa alal arsh. Dan kemudian ayat yang ke-7 Allah bagi tahu allazi ahsana kulla syai'in khalaq.
dalam pada alam ini, langit, bumi seluruhnya, ada satu kami jadikan yang terbaik. Ahsana kulla syai'in. Sebaik-baik setiap sesuatu kejadian Allah. Iaitu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang kami jadikannya daripada tanah. Siapa agak-agak daripada tanah tu? Adam alaihi salatu wassalam. Oh, jadi hebat. Allah jadikan Adam ini dari kalangan manusia, di kalangan manusia yang paling terbaik kejadiannya. Maka ketika mana sesungguhnya aku nak jadikan manusia yang terbaik di kalangan Adam, di kalangan makhluk, maka iaitu Adam daripada tanah, kemudian apabila aku sempurnakan, yakni Allah, yakni aku, yakni Allah menyempurnakan kejadiannya, serta aku, yakni Allah tiupkan padanya roh ciptaanku. Roh, dia kata, aku tiupkan roh daripadaku. Roh daripada aku. Dia kata nak sebut ni perkataan ni. Maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Sesungguhnya Allah meniupkan roh daripada rohnya itu kepada patung ini, maka nyawa pun meresap masuk ke dalam patung tersebut. Lalu jadilah sebagai seseorang manusia yang hidup dan dapat bergerak. Oh, hebat. Tak ada siapa pun boleh dapat cipta roh. Tak ada siapa pun dapat cipta roh. Sebab tu kita sebut, kita tengok satu ni kita tengok satu sedikit tentang fiqh tentang satu tafsir, iaitu dia kata perkataan mirruhi, iaitu daripada rohku. Allah sebut mirruhi. Kalau lagu Yasin, ruhi ya ruhi kan. Ruhi ni adalah rohku. Unik tak? Allah bagi kata bahawa aku meniupkan rohku kepada Adam. Sebab itu kita nampak ada orang-orang yang semacam Kristian, dia kata bahawa macam dia kata bahawa itu daripada Kristian, sebab kejadian waktu Nabi Isa ditiupkan roh pun di dalam perut Siti Maryam pun Allah sebut mir ruhi, iaitu roh Allah. Rohku. Jadi ketika itu dia kata bahawa ditiupkan rohku itu, bahawa yang ditiupkan itu adalah dan kemudian jadi anak Allah. Sebenarnya roh yang ditiupkan kepada Adam juga adalah roh Allah. Jadi dikata bahawa roh ni sebenarnya adalah Allah. Sebab tu orang yang belajar hakikat ni kata bahawa roh ini adalah Allah. Dan aku adalah Allah, dia kata. Kami semua ni adalah Allah. Sebab roh yang kita diciptakan ni semuanya dia roh Allah. Ruhi, dia kata. Ruhi. Kita ambil sikit, kita belajar sedikit. Sebenarnya ada dua makna. Min, dia kata min ruhi. Min tu maknanya from. From. Dalam bahasa Inggeris, from. Dalam bahasa Arab, min ruhi, daripada rohku. Jadi perkataan daripada inilah, dia kata membawa, dia ada dua benda. Min ini ada dua, iaitu min bayaniyah, min tab'idiyah. Min bayaniyah, min tab'idiyah. Okey, kita eja sikit saya eja sikit. Min, dia kata pertama min bayaniyah. Dia kata bab bayaniyah ni aja dia, bayaniyah. Bayaniyah dan juga tabi'idiyah. Mana dia punya ni? Ada apa? Min tabi'idiyah. Okey. Tengok saya nak sebut bayaniyah ni. From maknanya from, daripada. Ada dua benda. From tu maknanya kan bayaniyah dan satu lagi tabi'idiyah. Okey. Apa saya nak bezakan? Ba'idiyah tu maknanya, bayaniyah ni maknanya menerangkan. Menerangkan. Tabi'id ni maknanya sebahagian. Apa beza dia? Contoh saya bagi tahu bahawa collar baju saya ni, tangan saya ni adalah sebahagian daripada anggota badan. Kan? Tangan adalah daripada anggota badan. Jadi tangan saya ni sebahagian ke apa? Ya, sebahagian daripada badan. Jadi disebutkan tabi'idiyah. Tapi ada satu lagi bayaniyah. Min yang disebut daripada roh aku ini adalah min bayaniyah. Min bayaniyah, iaitu menerangkan. Contohnya, saya daripada Rengit. Tapi saya bukanlah Ustaz daripada mana? Oh, saya live daripada Mekah. Saya bukanlah sebahagian daripada Mekah. Dia menerangkan dia. Saya baru balik daripada masjid. Maksud saya bukanlah daripada masjid. Saya bukan sebahagian daripada masjid. Faham Kalau macam kipas adalah sebahagian daripada masjid. Ini tabi'idiyah.
Ini tabi'iyah. Kipas angin, tingkap adalah sebahagian daripada masjid. Itu betul. Bumbung sebahagian dari masjid. Tapi kalau Ustaz Khairul fahami daripada kipas angin adalah daripada sebahagian daripada masjid. Okey. Tapi kalau saya balik, Ustaz daripada mana? Saya daripada masjid. Maksudnya Ustaz sebahagian daripada masjid lah. Tak, saya bukan masjid. Saya balik daripada masjid. Jadi begitulah yang Allah nak bagi tahu, yang ulama kata sebahagian itu adalah memang dikata menjelaskan saja. Iaitu roh itu daripada aku. Maksudnya roh daripada aku itu senang cerita ulama akan tafsirkan roh daripada roh ciptaanku. Roh ciptaanku. Maksudnya roh itu dari Allah. Contoh saya kata ni tadi. Air ni. Ni air mangga ni, mango orange ni. Pekat ni sedap. Air ni contoh. Ni air siapa? Ni kan. Ni air daripada Fakhr Razi. Air ni bukanlah sebahagian dari Fakhr Razi. Cuma air ni adalah yang dibuat oleh Fakhr Razi. Ni air siapa? Ni air ni Ustaz Azlan. Ni air siapa? Ni air Ustaz Amin. Jadi faham Ni air Ustaz Amin. Maksudnya air tu bukanlah sebahagian dari Ustaz Amin. Begitu juga disebut roh. Ni air siapa? Ni air Ustaz Amin. Ni beg siapa? Ni beg saya. Beg tu bukan sebahagian daripada saya. Tapi nak menunjukkan bahawa menerangkan. Jadi kalau nak sebut Adam itu ditiupkan roh dari roh Allah, bukanlah maknanya roh Allah, tapi roh ciptaan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimasukkan khusus untuk Adam. Dan manusia, untuk Adam ada, untuk Musa roh lain, untuk ni roh lain, roh lain, roh lain. Buah tu buah siapa? Tu buahnya Pak Long. Maksudnya buah tu bukan sebahagian dari Pak Long. Wallahu a'lam. Sebab tu disebut sebagai roh. Ini min itu daripada min bayaniyah. Min bayaniyah. Sebab ni benda ni pernah berlaku bila orang tu dia mengupaskan tentang Siti Maryam. Siti Maryam yang mana dia ditiupkan roh. Disebut oleh Allah min ruhi. Daripada roh Allah. Jadi tu orang kata bahawa Maryam ni adalah isteri Allah. Sebab Allah sendiri yang masuk dalam perut dia. Dan kemudian lahir anak juga itu adalah Allah, Tuhan juga. Tuhan. Okey. Begitulah maksudnya. Okey, faham insya-Allah. Alhamdulillah. Kita berjawab salam dulu. Kita berjawab salam sekejap. Mana ni? Sekejap. Macam ni. Sebentar. Okey. Insya-Allah. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Normawati Zakaria, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suwaya Mat Zahgi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ajah Sa'id, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suranai Zulina, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua nak kirim suara. Amin. InsyaAllah. Kak Aminah Hamid, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latifah Husin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya di keluarga dijemput menjadi tetamu istimewanya. Amin insya-Allah. Kak Ciyam Ismail, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Rafia Yaqub, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Rafi Ahmad, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doakan Rafiah sihat. Insya-Allah moga-moga Allah sihatkan Rafiah. Kak Rafiah yang darah tinggi, baca darah tinggi tu. Jadi moga-moga Allah berikan kesihatan dan stabilkan darahnya. Okey. Kak Latifah Sukarja, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Nuriha binti Ibrahim, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hawa. Okey. Kak Zalihan Noh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Kak Zainab binti Long, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riyanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zainab Abdul, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cerita roh lagi, nangis lagi. Okey, jadi Mat Zanah, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Roslinda Mai, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hindrati Yusuf Rusik, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Rosma Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat syurga semua, semoga semua sihat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Okey. Assalamualaikum Dr. Sheila. Dr. Sheila, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kan? Okey, semua alhamdulillah boleh faham, dijelaskan. Okey, insya-Allah Ustaz jemaah masjid. Ustaz, Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Okey Ustaz. Dah Ustaz, selesai. Ustaz, boleh dengar ke? Ya, Ustaz. Ya, boleh dengar? Minta maaf Ustaz. Boleh Ustaz clarify tu tadi roh dari Allah dengan roh dari ciptaan Allah. Apa bezanya? Kita tu satu soalan. Soalan yang kedua, kita juga semasa di dalam janin pun ditiup roh. Betul. Roh tu roh Allah juga ke? Okey, semua sekali disebut sama je. Roh Adam, kita roh kita. Cuma beza dia, roh Allah lain, tu Allah, zat Allah. Roh Allah yang dimaksudkan tadi kalau dia adalah daripada disebut tabi'idiyah, roh itu adalah Allah. Roh itu sendiri adalah sebahagian dari Allah. Jadi kita bukan sebahagian dari Allah, tidak. Kita adalah makhluk dia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebahagian dari Allah, kita zat. Zat Allah tu sendiri, tak boleh. Macam Quran memang sebahagian daripada Allah, kalamullah. Itu lain. Tapi kalau manusia ni dia makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Jadi boleh faham jadi disebut bezanya kat situlah. Dan kita dengan Adam sama. Adam ditiupkan roh ke dalam Adam. Dan roh tu memang roh Adam, bukan roh Allah. Cuma Allah yang ciptakan roh tersebut. Itu beza dia. Kalau roh itu roh Allah, bahawa tu zat roh tu sendiri adalah Allah. Macam mana pula roh yang jadikan roh Allah, roh itu akan dibakar dalam api neraka? Tak mungkin. Kalau macam itulah kita manusia takkan dibakar. Takkanlah malaikat nak pergi bakar roh Allah tu. Jadi sebenarnya itu adalah ciptaan dia. Ciptaan dia. Dia sebab tu lain. Sebab tu lain. Kalau roh tu dari roh Allah, memang roh tu Allah, memang roh Allah, maka tak boleh. Maka itu adalah sebahagian dari Allah. Tak mungkin jasad kita akan dibakar oleh api neraka kalau roh kita adalah roh Allah. Tapi hanyalah ciptaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita, jasad kita, tangan kita daripada jasad kita. Tangan, telinga, jasad kita. Tapi kalau kek, kita buat kek. Ni kek siapa ni? Kek Khairul Fahmi. Kek bukan daripada bahagian saya. Cuma saya buat ataupun saya beli. Saya beli. Dia bukan daripada zat saya. Okey, faham. Okey, insya-Allah. Boleh faham insya-Allah. Satu lagi Ustaz. Alhamdulillah. Boleh. Maryam, Ustaz kata dia isteri Allah. Macam mana? Okey, Maryam ni kalau kita tengok daripada pandangan daripada pandangan orang-orang Kristian kan, bahawa dia pun sama dalam kitab Injil dia. Dia kata mir ruhi, maka Allah telah meniupkan roh Allah dalam perut, daripada roh Allah dalam perut Maryam. Allah tiupkan roh dan lahirlah Nabi Isa. Jadi dia percaya bahawa yang dikata roh Allah itu adalah dia tiupkan Allah yang duduk dalam tu, roh. Allah punya roh, dan maksudnya memang dalam perut Maryam tu adalah Allah sendiri. Sebab tu dia kata disanjung bahawa sebenarnya tiga-tiga ni adalah Tuhan. Maryam, baik Allah, baik Isa, ini semua adalah peringkat Tuhannya. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Kalau ciptaan itu makhluk. Tapi kalau roh Allah itu dia bukan makhluk. Kan kalau kita belajar Siti Maryam, dianggap Tuhan juga, tapi dia adalah isteri Tuhan. Isteri Tuhan. Kalau Nabi Isa, anak Tuhan. Sebab tu dia kata roh Allah. Tapi sebenarnya min itu bukanlah daripada menunjukkan sebahagian. Min itu menunjukkan bayaniyah, menerangkan. Menerangkan. Allahu a'lam. InsyaAllah. Ada lagi mungkin? Terima kasih. Sama-sama. Okey, insyaAllah. Ini sebab nak menjawab balik macam mana orang-orang Kristian. Orang-orang Kristian dia mempercayai bahawa Allah tu malaikat semua tu roh-roh Nabi Isa itu adalah Allah. Sebab tu kita orang Islam tak, Nabi bukan Allah. Nabi Adam bukan Allah. Nabi Adam adalah Nabi Adam. Dia adalah datangnya makhluk dan diciptakan roh itu, tapi disebut roh itu dari senangnya ulama sebut sini min ruhi itu, dan dia ditiupkan padanya itu daripada roh ciptaan Allah. Lebih kita murni. Nak lebih mudah faham, roh ciptaan Allah. Macam saya buat kek bukan sebahagian daripada saya, tapi kek itu adalah ciptaan saya. Okey. Saya pulang daripada masjid, saya bukan sebahagian daripada masjid. Saya cirang kita bahawa saya tadi dari masjid. Saya bukan daripada Masjidil Haram, bukan saya sebahagian dari Masjidil Haram. Tapi saya pulang daripada Masjid Haram. Okey, jadinya dikata bahawa ia tidak menjadi min tabi'iyah. Saya baca je kerana ia bertentangan dengan akidah yang jelas
Sesungguhnya sesiapa yang percaya bahawa min itu adalah min tabi'idiyah, iaitu dari sebahagian, roh itu sebahagian dari Allah, maka telah pun sesat. Ini ulama sebut. Maka sesungguhnya sesuatu yang disebut tentang perkara ini maka jelaslah bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Benda ni ada pernah berlaku dalam saya jumpa satu kumpulan makrifat dia membicarakan ayat ini. Bicarakan ayat ini orang yang duduk dalam Allah dah duduk dalam hati dia. Kerana roh kita ni sebenarnya roh ni roh Allah. Oh, itu dia kata gitu. Kalau macam itulah sesat habis. Lepas tu tak solat. Dia tak solat pun. Dia tak percaya tentang api neraka syurga ni. Sebab dia yakin bahawa roh Allah ni takkan dibakar. Sebab kita ni roh Allah. Tak mungkin. Jadi kita ni roh ciptaan. Jadi sebab tu roh pun boleh dibakar, boleh masuk syurga dan sebagainya. Kalau roh kita ni adalah zat Allah, maka tak mungkin malaikat akan cuba bakar roh kita. Dan kemudian dialah sang pencipta bagi segala-galanya, semua yang selainnya adalah merupakan makhluk. Maka ini bermakna ruh yang ditiupkan oleh Allah atas Adam adalah makhluk. Itu dia punya keputusannya. Dan kalau senang cerita, saya ulang balik sedikit. Kalau min ruhi itu bermakna bayaniyah, maka dia menunjukkan bahawa roh itu adalah, roh juga adalah makhluk Allah. Kalau tabi'idiyah menunjukkan bahawa roh itu adalah zat Allah. Itu dia punya beza dia. Jadi kita ambil bayaniyah. Bayaniyah, insya-Allah. Okey. Itu bayaniyah, betul-betul. Itu bayaniyah, insya-Allah. Okey. Kak Zakia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aida Maya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainab Desa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayati Muhammad Aris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hendrawati Rusik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyidatul Isa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nora Shikin, Wan Aisyah, Nurililia, Raja Zarina, Kamalia, Rahimah Jitahi, Amin Admin Yasin Pagi, Nur Izzati, Assalamualaikum Ustaz. Kalimah Assalamualaikum, dan saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Zaitun Said, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maimun Harun, Jalina Kasih, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, saya baca soalan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Doakan permudahkan segala urusan. Amin, amin, amin. Kak Jamila Jalina Kasih. InsyaAllah anak-anak selepas pembagian isteri tercinta. Amin, amin. Hari ini adalah genap 40 hari kembali dan moga-moga Allah luaskan kuburnya ya Allah. Dan insyaAllah. Dan kemudian Wan Aisyah, Ustaz, ada tak riwayatkan mengapa Allah menyimpan patung Adam begitu lama sebelum ditiupkan roh? Ni tak ada sebut. Saya dah baca juga sebenarnya dalam Qasasul Anbiya. Kenapa Adam diciptakan roh? Tapi kalau saya pergi ke Lombok, saya tengok orang buat apa panggil tadi? Dia kan salsalun kal fakhar, iaitu seperti tembikar. Bila saya tengok orang buat tembikar, dia dah bakar dalam api, dia buat kan, lepas tu dia bakar dalam api. Sebelum dia nak bakar tu, dia angaikan dulu. Lama. Sebelum kita boleh letak air, selama. Dia bukan terus letak air, terus guna, tak, terus jual. Dia akan langaikan, dia biarkan dia disejukkan balik. Makin lama, makin benda tu kuat. Boleh faham tak? Saya tengok orang buat tembikar, dia tak boleh pakai, dia terus guna, nanti retak. Saya pergi Lombok tu. Dia kata kalau dah pakai ni, biar dulu, angai dulu. Kalau tak angai, benda ni retak. Jadi saya fikir bahawa Allah bagi tahu, jadi dia patung Adam seperti tembikar, kal fakhar. Dan kemudian Allah biarkan dalam sekian lama supaya dia kuat. Jadi sama juga dengan pembuatan tembikar. Jadi kalau siapa nak tengok tadabbur Quran ini, tengok betul angai, jemur, dia itulah. Kalau tembikar macam tu, dia tak boleh pakai terus. Kalau pakai terus, saya pernah sekali letak pakai terus retak. Dia tak kuat. Jadi kena peram dulu. Bukan peram dulu. Apa panggil? Salai. Salai lain ni. Salai lah kan, jemur. Kalau ada tempat yang dibakar, ada tempat dibakar, betul? Layu atas api. Ada tempat yang saya tengok dekat Arab, dia lalu atas api. Kan, masuk oven. Supaya cepat. Ada orang diangaikan depan matahari. Kira gitulah. Salai lah. Alamak. Ingat salai, teringat masak lemak cili api. Salai apa? Masak lemak ayam salai. Okey. Walaupun sesedap mana pun. Malam tadi saya makan daging unta. Sedap tu. Nasi Hafsah Hashim. Tapi macam mana sedap pun, asam pedas juga sedap. Asam pedas juga sedap. Okey. Jadi insya-Allah tu antara roh yang ditiupkan kepada Adam. Okey, dalam Al-Quran disebutkan juga tentang kisah Nabi Saleh. Wa ila thamud akhahum salihah
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Tak boleh ni rasanya cuma ada cerita yang sama jugalah. Sama cerita saja dengan itu perkataan min tadi. Min rabbikum. Dia sama saja ayat dia, cuma nak menceritakan bahawa unta itu datangnya daripada Allah. Disebut Nabi Soleh kan, dia nak Allah datangkan satu unta, jangan sembelih. Kaum Samud. Dekat Tabuk kan. Kaum Samud ni kan dekat berada di Tabuk. Tabuk ni lebih kurang 300 km daripada Madinah. Jadi bila kita tengok dikata bahawa Allah bagi tahu, wahai kaumku, katakan kepada kaummu, unta betina ini adalah minallah, daripada Allah. Bukanlah minallah tu bukan menunjukkan bahawa unta betina ini adalah sebahagian daripada Allah. Tidak. Adalah unta betina itu adalah datangnya adalah pemberian Allah kepada umat Nabi Saleh, jangan bunuh. Tapi mereka bunuh juga. Yang sembelih, lalu didatangkan bala bencana, hancur Tabuk. Tabuk. Jadi perkataan itulah. Maksudnya min ada dua, min bayaniyah dan min tabi'idiyah. Min menunjukkan daripada ataupun sebahagian, min juga menunjukkan adalah daripada menerangkan sahaja. Jadi insya-Allah disebut sebagai okey, insya-Allah ada juga dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min zurriyyati. Ayat lain pula lagi. Dia kata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku dan Ibrahim telah meninggalkan di tempat ini, min wadin ini, Mekah ini, daripada zuriat aku. Daripada itu bukanlah maksudnya daripada zuriat. Di sini baru disebut daripada. Perkataan banyak juga perkataan min. Jadi perkataan yang kita bayangkan bayaniyah ataupun tabi'idiyah. Jadi insya-Allah siapa-siapa kita nak berakhir ni dah nak masuk azan. Jadi insya-Allah sekarang dah masuk azan. Dah baru je azan. Tengok ni. Okey, insya-Allah. Ni. Tu dah berasa susun. Ni. Insya-Allah tu lah. Mana? Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah tu nampak ada saya berada tu adalah dataran Kaabah. Dataran Kaabah. Okey, siapa-siapa yang nak sampaikan doa, insya-Allah boleh message saya baca. Cepat-cepat dalam 10 message. Insya-Allah kita baca dan kita baca doa, insya-Allah. Allah. Ustaz, insya-Allah. doakan saya sihat Ustaz. Siapa yang cakap tu? Saya berulang-ulang Ustaz. Siapa yang cakap tu? Wan Aisyah Ustaz. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah Wan Aisyah ini, ya Allah, sembuh seperti sedia kala, ya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Doakan anak saya sembuh, Ustaz. Ya, insya-Allah. Amin. Sebut nama, saya tak boleh sebut. Assalamualaikum Ustaz. Doakan Cik Ha semoga cepat panggilan haji. Insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Doakan cucu saya yang sakit kanser, Hawa Dania. InsyaAllah moga-moga cucunya diberikan kesembuhan. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Ustaz. Okey, saya baca kejap Okey, Allahu Akbar, best. Okey, doakan Zaini Abdul, doakan anak saya. Moga-moga anak Zaini Abdul ini diberikan kesembuhan. Amin. Dan ya Allah hayati Muhammad Haris. Ya Allah moga-moga dapat pindah ke tempat kerja yang dekat dengan rumah. InsyaAllah. Kak Hayati, Kak Sherry. Dan juga ya Allah moga-moga Kak Sherry dapat menjejakkan kaki ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah, insya-Allah. Fina Syarif, ya wahai Allah, jadikanlah Fina Syarif suami dan abahnya dapat menunaikan haji tahun ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamilah Hamid, insya-Allah moga-moga Jamilah Hamid keluarga dijemput ke menunaikan haji dan umrah, insya-Allah. Kak Azliza Samad, moga-moga Kak Azliza Samad juga dengan family dapat sampai ke sini dan juga dengan menunaikan umrah dan haji, insya-Allah. Kak Rozi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan amin, semoga Ustaz selamat pergi balik. Amin. Dan juga moga-moga Kak Rozi dan keluarganya dapat keberkatan dalam hidup iman dengan iman, ilmu dan amal. Kak Azrina Abu Bakar, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Kak Azrina Abu Bakar ini kesejahteraan dan juga buat hati
mak saya Indon buat Indon Mat Aruf, Muhammad Aruf Aimintan, apa tu? Aimintan. Jadi doakan semoga urusan Muhammad Hazil Izani keluarga dipermudahkan. Nur Aisyah, ya Allah, jadikan Nur Aisyah ini dapat pergi haji tahun ini. Oh ya, amin amin. Ada 36,000 kan dapat. 33. Kak Zakiyah Omar, jadikan moga-moga Kak Zakiyah Omar ni dapat sampai ke sana dalam keadaan menunaikan haji dan umrah insya-Allah. Cik Yam Ismail, juga Cik Yam Ismail doa ya Allah supaya Cik Yam dan anaknya Fazli sembuh. Aida Maya Abdullah doa moga-moga Aida Maya Abdullah ini istiqamah dalam mencari ilmu dan istiqamah dalam ibadat dan syurga. Dan syurga buat saya sekeluarga insya-Allah, amin amin. Moga-moga moga-moga mati dalam keadaan husnul khatimah. Rubiah Badri, jaga moga-moga ibu Kak Badriah Sirang Tobari, maksudnya jauh daripada penyakit berbahaya. Suraina Zulina, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Suraina Zulina ini dapat pergi ke sana menunaikan haji dan umrah. Kak Zila Noh, moga-moga didoakan supaya maknya Hajah Minah Abdullah sembuh daripada penyakit paru-paru yang kritikal. Kak admin Yasin pagi ni, Rosni Mansur, Kak Bonda Rosni, moga-moga ya Allah doakan Umairah jadi anak yang solehah. Moga-moga anaknya jadi anak yang solehah Umairah insya-Allah. Hendrawati Rusik, doakan juga sama untuk dapat pergi umrah dan anak-anak pergi umrah dan menunaikan haji dan umrah insya-Allah. Nur Haliza Halid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayati, mohon doa menantu saya mudah bersalin di overdue. Moga-moga Kak Salbia Jaafar ni anak menantunya dapat mudah bersalin. Dan doakan dapat panggilan Yusuf Muhammad Yusuf. Moga-moga Allah bagi panggilan pada tahun ini insya-Allah. Nur Haliza Halid, moga-moga dapat menunaikan haji tahun ini insya-Allah. Syahrina Abdullah, moga-moga haji Sayyidina Syaudah, haji murni serta istiqamah dalam beribadat. Sayyidatul Isa, dia kata bahawa doakan ibunya iaitu Hajah Fatimah diberikan kesihatan dan moga-moga dipulihkan pendengaran dan doakan. Dan ya Allah Tuhan kami, jadikanlah dia dijemput lagi ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah. Mr. Din, moga-moga dapat pergi ke sana insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mohon doakan supaya Dih Faizal akan menjadikan tetamu Allah. InsyaAllah moga-moga Allah berikan Dih Faizal ini menjadi tetamu Allah pada tahun ini, iaitu menunaikan haji dan umrah. Okey insya-Allah. InsyaAllah. John Rozi, mohon doakan keberkatan. InsyaAllah, moga amin amin. Moga Allah berkati Rozi dan anak-anak dan keluarga. InsyaAllah. Jadi insyaAllah semua saya doakan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat. Sebab saya tak sempat nak membaca keseluruhannya. Moga-moga semua yang menaip dalam tulisan ini saya aminkan dan saya doakan. Saya doakan seluruhnya yang berdoa hari ini, yang menaip, yang sebagainya, dalam keadaan saya berdoa. Moga-moga doa tuan-tuan, puan-puan, bonda-bonda, ibu-ibu semua dihajatnya dapat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya daripada bumi Mekah ini, saya mendoakan seluruhnya. Allahumma khtim lana bil iman. Matikan kami semua ya Allah dalam keadaan beriman ya Allah. Allahumma khtim lana bi kalimatil la ilaha illallah. Matikan kami ya Allah semua yang ada di sini, yang mendengar secara langsung dan tidak langsung ini ya Allah. Ya Allah, matikan kami semua ya Allah dalam kalimah la ilaha illallah. Wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan sekali-kali kau tarik nyawa kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إن شاء الله. Serah pada Ustaz, sekali lagi Ustaz, satu lagi. Anak saudara saya tengah koma Ustaz, umur 8 tahun, minta Ustaz. Siapa nama? Anak saudara saya nama Alisha Ali Ustaz. Alif Syah Ali, insya-Allah moga-moga Allah berikan kesembuhan daripada komanya dan disihatkan dan disembuhkan seperti sedia kala. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah. Okey, admin insya-Allah. Terima kasih Ustaz, doa dia. Okey, saya serah kepada admin kita insya-Allah, boleh? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. Kita bersama dengan Al-Fadil, Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar live dari Mekah Mukarramah tadi, iaitu dengan menggunakan kitab Begitu Rukunnya Kisah Nabi Adam. Jadi banyak ibrah pengajaran di sebalik kisah Nabi Adam. Jadi malam ni kita belajar tentang roh,
yang ditiupkan kepada Nabi Adam selepas 40 tahun. Jadi alhamdulillah, walaupun kita tak dapat lihat sepenuhnya dari Mekah, tapi dapat melalui tingkap hotel Ustaz pun alhamdulillah. Moga apa yang disampaikan oleh para jemaah untuk Ustaz doakan, moga dimakbulkan dan diijabah segala doa permintaan kita, insya-Allah. Dan Ada yang tanya saya pergi pihak Madinah bila? Saya pergi Madinah hari Ahad. ya, okey, alhamdulillah. Jadi kita juga, para jemaah juga turut mendoakan moga Allah permudahkan segala urusan Ustaz di sana, mudahkan Ustaz dan rombongan lah, semua selamat. Dan juga doakan moga para jemaah sini juga diizinkan juga untuk menjadi tetamu Allah pada satu masa nanti, insya-Allah. Jadi sebelah sini kita akan bersama dengan Ustaz Amrullah Umar untuk kelas tahsin pada pukul 9 malam. Jadi Ustaz pun mungkin nak urusan untuk solat dan sebagainya. Jadi sekali lagi syukran jazilan kepada Ustaz dan juga kepada tim Gemenur Iman dan juga kepada para jemaah yang awal-awal lagi dah masuk, sebab Ustaz kata nak bersiaran pukul 7.50. Jadi semua dah awal dah bersedia untuk live dari Mekah untuk mendapat keberkatan dari tanah InsyaAllah. suci Makkah Mukarramah. Jadi sekali lagi terima kasih semua dan kita tunggu untuk kuliah seterusnya. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum. Sebelum tu minta Ustaz baca doa lah sikit lah khas dari Mekah dan juga Okey, tasbih insyaAllah. kafarah dan surah Al-As sebelum akhiri kuliah kita. Dipersilakan. InsyaAllah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, dengan keberkatan yang bumi Mekah ini, ya Allah, Engkau permudahkanlah urusan Google dan GNI ini, ya Allah, dan staf Gemenur Iman ini, ya Allah, Engkau berlaskanlah dengan syurga-Mu, ya Allah, dan Engkau, ya Allah, jadikanlah ahli-ahli dalam GNI ini istiqamah dalam menuntut ilmu. InsyaAllah moga-moga kita diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz sihat-sihat ya semua dia. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih semua. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Semoga semua Assalamualaikum. dimudahkan. Amin amin. Terima kasih Ustaz. Amin. Ya, sama. Waktu asar ke Ustaz sana? Apa? Waktu asar ke? Sini baru masuk asar ni. Oh, okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Nampak tak muka saya nampak tak muka saya berjaya? Nampak tak saya muka berjaya? Turun dekat Berjaya sebab ada lampu kat atas. Jangan dekat Malaysia pun memang berjaya lah Ustaz. Selalu ada ni. Allah. Apa? Selalu Muda. tak keluar kat skrin saja dia. Biasa dia. Kan. nampak berseri-seri Ustaz. Itulah. Bila InsyaAllah. Ustaz balik? Okey. Saya Nampak pergi Madinah Ustaz pada sihat hari daripada Isnin. biasa. Hari Ahad. Esok lusa. Sampai ke Besok saya nak landasan buat kami umrah pada yang rumah, umrah yang Ustaz. ketiga. Umrah yang Ustaz, ketiga kita saya nak. sampaikan salam kami pada Rasulullah sallallahu alaihi Sampaikan wasallam. InsyaAllah, insyaAllah. Assalamualaikum InsyaAllah, warahmatullahi. Moga jadi tetamunya lagi. Amin amin. InsyaAllah. Doakan Okey, jemaah JNI Nak akan doakan apa? Doakan jemaah JNI lah Ustaz istiqamah. InsyaAllah. Doakan JNI ni kalau kami yang sini-sini tak ada, akan ada legacy, akan terus sampai Oh, insyaAllah. Panjang umur lagi tu. Poros ni tu paling tidak pun 50 tahun lagi tu. Umur panjang. amin. 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 Allahumma amin. Amin. Ustaz Amin. 20 tahun lagi 100 tahun lebih umur. Barokah tu benda. Doa guru. Okey, insyaAllah lah. Tapi doakanlah ke dalam grup ni, saya lah yang paling terakhir meninggal. Oh ya ke? Kalau boleh lain yang meninggal dulu, baru saya. InsyaAllah. Okey, saya kira dulu. Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ila liqa. Ma'assalamah. Korang ni tak nak lepaskan Ustaz. Nangis lagi. Ada orang nangis lagi. Tadi gambar dekat tingkap tu yang depan dia ke belakang. Kalau belakang tu dia tak buka langsir tu maknanya belakang dinding lah tu ya. Ha? Kat Yelah, langsir belakang ustaz tu kan. Dia tak selak. Dia tunjuk gambar melalui tingkap tu agaknya daripada bahagian depan lah kot. tak tahu nak Kalau misal kata gambar nampak daripada belakang, daripada awal dia dah buka curtain tu kan. tak kena cahaya. Nanti tak nampak silau dia punya muka. Kisahnya. Pasal Tapi tadi dia tak tarik pun curtain tu masa dia tunjuk gambar tu kan. Tak ada bunyi tarik pun. tarik Depan tu. Tarik. Lepas tu dia Tarik. tutup. Alhamdulillah sempat dia doakan anak saudara Kak Wan ni tengah koma dekat hospital ya. Laki apa lah? Anak saudara Kak Wan tu dilahirkan kurang sempurna. Dia punya injap jantung tak ada. Oh. Jadi daripada kecil tu sentiasa dalam perhatian IGN kan, dalam perhatian IGN. Tapi alhamdulillah dia keluar daripada IGN dia sihat daripada sekolah sampai darjah 1. Tapi kebelakangan ni oksigen dia kurang elok. Jadi doktor intubate ya. Yang apa tu masukkan intubate kan dia, tapi sepatutnya semalam dia dah sedar sepatutnya. Tapi disebabkan keadaan diri dia, doktor tak boleh sedarkan dia lagi lah. Jadi maknanya mula-mula janji 48 jam ni dah masuk hari ketiga dah ni. Cik Ha. Masuk 36 jam lah kan masih belum sedar. Apa Cik Ha tu? Dia kata intubate tu Cik Ha. Syari wafa. Intubate Cik Ha. Tak tubik Syari lagi. wafa kamera buka. Tak pakai tudung ke? Bukan Kalau tubik nak lagi. buka, nak buka kamera. Orang lelaki ke? Cik Ha tak buka. perempuan kan lelaki? Syari wafa. Tak pasal lelaki ke perempuan. Rambut pendek tak bertudung. Tak tahu siapa lelaki perempuan. Kalau nak buka kamera pastikan. Kalau perempuan pastikan pakai tudung. Tak nak buka nampak rambut. Kalau tidak offkan kamera. Nampak rambut Ustaz lari. Ustaz dah lari dah. Tak ada lah. Sekejap lagi Ustaz masuk. Tak jadi masuk. Mana? Tadi Ustaz nampak rambut Ustaz apa. lain. Oi, nak mengaji lah. Nak ngaji lah, tulis nama dah lupa lah. Assalamualaikum Ustaz. Belum masuk ke? Ustaz keluar balik ke? Tak adalah mudah okey. Kalau tak Terdengar tutup ke rambut. ni? Macam ke pasar malam je sembang. Riuh rendah. Masuk benda bila Ustaz bila masuk. Jaga riuh. Belum ke? Belum masuk. Belum masuk. Ya. Kalau tak pakai tudung, nanti Ustaz nak masuk keluar balik. Tak. Tu saya kata tadi sebab nampak rambut tu. Tapi rambut pendek-pendek nampak macam perempuan. Kadang-kadang ada yang potong rambut pendek. Jadi Alah, tak macam pasti sini muda je baru potong rambut tadi. nanti nampak pula rambut blond, ada yang bubuh inai blond nampak. Kalau nak keluar tu pastikanlah. Cik Ha nak ngaji. Yang Assalamualaikum. paling untuk selamat pakailah tudung sepanjang masa berada di Google Meet. Betul. Takut nanti Betul, bila betul. tangan tu tersentuh Betul. ternampak. Kalau kita kawan-kawannya nampak tak apa, kalau Ustaz nampak tu kita pun malu Allah juga, nanti Ustaz tegur. Tolong ya tutup aurat, dia tak nak benda-benda tu berlaku kan. Jadi sama-sama jaga diri masing-masing. Jaga diri masing-masing, jaga aurat masing-masing. Di rumah masing-masing. Jadi kadang-kadang ingat kata di rumah tak apalah. Cik Ha Tak nak pakai ngaji tu. tudung. Cik Ha nak ngaji. Yang nak mengaji tu tulis Yalah, nama. dapat Al-Quran dah ni pun. Tulis nama nanti admin ni. Tulis nama. Tulis Nanti nama. admin semak. Tulislah nama 10. Tak boleh, tulis je dulu. Nanti Tulis dah admin saat itu. baca. Tak apalah, boleh nama berapa pun. Kita tunggu saja depan Quran. Tapi kena tulis. Tak tulis nama di chat tak dikira.
Ya juga. Kena tulis. Kalau kata nak ngaji, dia duk menyanyi, nak ngaji je tak jadi. Tulis. Tulis. di chat tu. Tulis di chat. Tulis dah saat ni. Dah tulis dah, tak apalah. Nanti pihak admin dia tengoklah siapa yang tulis nombor 1, orang tu lah baca. Lupa pula off. Sambungan Okey, Kak Noh, tulis dah.